Penuh kesetiaan dan perpaduan, kita junjung hasrat semua kepada guru, ibu dan bapa, jasamu tetap dikenang. Kita menjaga keselamatan diri, penuh semangat yang suci, dengan asuhan jasmani dan rohani. Itulah amalan kami. Kita bersatu, bicara benar, tindak dengan bijaksana. Silat cekak Ustaz Hanafi, peneraju warisan mutlak. Kita berani dan beramanah, mendukung wawasan mulia, seni budaya pusaka kita, untuk bangsa, agama dan negara, untuk bangsa, agama dan negara. Okey, Alhamdulillah. Ni kita dah suai lagi bersama Bang TJ kita, Tok Jambang. Dalam rancangan Anda Tanya Pakar Jawab. Silakan Abang TJ. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Fatin, bagi memuliakan majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Okey Fatin, alhamdulillah malam ni kita bertemu lagi dalam Anda Tanya Pakar Jawab pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni Fatin kita hadirkan dua orang pakar pada malam ni. Tapi sebelum tu Fatin, bolehlah kita ajak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, penonton-penonton kita pada malam ini untuk share banyak-banyak, like banyak-banyak, komen banyak-banyak, supaya pada malam ini ramai orang kat luar sana juga dapat manfaat insya-Allah dalam kita punya program pada malam ini Fatin InsyaAllah bang. Ni program yang sini apa bang? Tajuk lain pula. Lain pula kan. Apa tajuk malam ni Fatin? Itulah. Kesinambungan daripada soto yang lepas, iaitu kesihatan mental, hakikat atau sandiwara. Betul kan? Sakit mental sebab banyak sekarang kes macam-macam, kes bunuh diri, kes macam-macam lah PKP ni kan Fatin kan. Sebab lagi satu macam yang Tuan Haji Amrahi cakap pada sebelum ni, kita punya presiden kita, Presiden Farmasi Malaysia juga cakap yang mengatakan bahawa ini adalah salah satu penyakit akhir zaman kan. Tapi apa-apa pun
Itu soto-soto punya cerita, Fatin. Malam ini punya cerita bersama pakar kita pada malam ni. So Fatin, jom kita kenal-kenal dulu dengan pakar-pakar kita pada malam ini. Tetamu istimewa kita pada malam ni. Silakan Fatin. Okey, tetamu istimewa kita ni sangat istimewa bang. Diorang ni memang sangat dikenali ramai dan dapat banyak jemputan termasuk rancangan TV bang. Okey, mula-mula panel pertama yang lebih dikenali sebagai Cik Man, Tuan Haji Nur Razman Ahmad, iaitu Ketua Penolong Pengarah dan juga Ketua Kaunselor daripada Jabatan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sila kenalkan diri Tuan Cik Man. Assalamualaikum, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Dr. Hilwa dan juga Abang TJ. Tak lupa Abang Azwan Yunus Omar tu. Terima kasih kerana jemputan pada malam ini. Sama-sama. Assalamualaikum buat pengacara dan panel berdua. Waalaikumsalam. Okey, panel kita yang kedua iaitu Dr. Hilwa Abdullah, seorang psikologi, perunding pensyarah kanan dan juga perunding psikologi klinikal di Universiti Kebangsaan Malaysia, yang juga lebih menjurus kepada bahagian mental dan psikologi kanak-kanak dan juga remaja. Betul ke doktor? Ya doktor, silakan kenalkan diri doktor. Doktor tak unmute tu. Alright. Okey, maafkan saya tadi dah lama kita unmute kan, tiba-tiba nak bercakap pula mute kan. Betul Fatin. Ya, itu bidang saya. Bidang kesihatan mental lah, maknanya kita tengok kedua-dua golongan lah, iaitu dewasa dan juga kanak-kanak remaja. So Fatin memang patah-patah lah dengan tajuk kita pada malam ni Pada malam ni kita ada tajuk yang juga istimewa dengan tetamu yang memang rasanya tepat untuk membincangkan, untuk kita bersama-sama menimba ilmu pada pakar-pakar kita pada malam ini. So Fatin, seterusnya macam mana kita? Tapi sebelum tu Fatin, kita nak jemput lagi sekali kepada semua penonton-penonton kita yang sedang live dekat Facebook, yang sedang live dekat YouTube, tolong share banyak-banyak, tolong viralkan banyak-banyak, supaya apa? Supaya kita semua akan dapat manfaat daripada perkongsian daripada Cik Man dan juga Dr. Hilwa pada malam ini, insyaAllah. Okey, Fatin silakan. Ya, sebelum kita tanya ke sesi soal jawab kan bang, sikitlah Fatin nak kongsikan. Tadi Fatin ada terbaca dekat akhbar Sinar Harian yang 1 Julai punya, betapa seriusnya masalah kesihatan mental ni sampai dekat negara kita ni dikatakan purata sehari dua kes bunuh diri. Setiap hari daripada tahun 2019 sampailah ke 2021, dua kes setiap hari. Betapa parahnya. Jadi sebab itulah kita dah kumpulkan, kita dah buat usaha untuk kumpulkan soalan terlebih dahulu. Sebelum program ni kita kumpulkan daripada orang ramai, ahli sidat sendiri, orang awam, semuanya kita kumpulkan. Jadi dan di sinilah sisi masanya untuk sesi soal jawab. Kita tanpa memulakan masa, kita boleh terus ke soalan pertama abang. Kepada Cik Man. Boleh insyaAllah. So soalan pertama kita nak tuju kepada gentleman dulu lah kan, kepada Cik Man dulu kan. Boleh Cik Man boleh kita mula dengan Cik Man dulu lah. Boleh, insyaAllah. Apa yang boleh jawab saya jawab, tak boleh TJ jawab. Alamak. Aduh, dah betul lah pula kan. Okey Cik Man, yang soalan seperti mana yang Fatin cakap tadi lah, kita dah kumpul awal sebab kita ramai sahabat-sahabat kita yang memang pertanyakan, memang nak tahu sangat pasal-pasal berkaitan dengan kesihatan mental semua ni kan. Cuma Cik Man, soalan pertama mungkin yang nak diajukan pada Cik Man. Cik Man, bagaimana seseorang tu boleh hadapi kesedihan, kehilangan orang yang tersayang? Dia macam contoh saya lah Cik Man kan, saya mak bapak saya dah tak ada dah Cik Man. Masa mula-mula tu memang sedih, memang down. So macam mana kita nak hadapi tu rasa tu sehingga kalau boleh tidak jadi sampai mental lah kan. Sila Cik Man. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fatin dan juga Abang TJ. Macam ni Tok Jambang sebenarnya TJ tu kan. Tak lupa Dr. Hilwa yang dihormati, live-live di luar sana. Jadi soalan pertama untuk saya ni, jadi saya ni tak sampai lagi lah level pakar. Tapi kat Seremban ni ada satu tempat namanya pakar pasal tani hari Sabtu. Itulah pakar juga tu. Siapa pergi sana dia pakar. Okay, Alhamdulillah soalan pertama ni berkaitan dengan
bagaimana seorang tu boleh menghadapi kesedihan, kehilangan orang yang tersayang. Fenomena ni akan terjadi pada semua orang sebenarnya. Sebab Nabi sebut apa? Mati itu pasti. Bila, siapa, bagaimana, di mana, wallahu a'lam, itu Tuhan saja yang tahu. Tapi bila ia berlaku, Nabi SAW pun sebagai manusia biasa, ada fitrah, ada emosi, baginda menangis bila anaknya Abdullah meninggal dunia. Sebagai seorang ayah, dia meninggal dunia, anaknya telah tiada dalam kehidupan dia. Dan kita tahu bila kehilangan ni dia ada satu keadaan yang boleh memberi kesan kepada individu. Sama ada kesan itu berpanjangan ataupun kesan itu hanya untuk satu-satu fasa dalam kehidupan individu. Kalau TJ kata tadi kehilangan ibu bapa memang rasa down, rasa macam apa yang berlaku tu seolah-olah macam tak percaya, betul tak? Dalam masa yang singkat tu dia boleh berlaku seolah-olah macam unpredictable kan. Kenapa dia meninggal? Sekarang ni contohnya COVID-19 ni kan. Ramai dah anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu ya. Kami di Baitul Mal ni menerima anak-anak yatim piatu yang tak ada mak ayah. Bukan kami ambil anak-anak tu, tapi memang kehadiran dia tu atas keperluan kehidupan seharian dia yang dibantu oleh ahli keluarga yang lain. Jadi fasa kita menghadapi kesedihan ni, mula-mula kita rasa macam tak percaya, kemudian ada rasa marah, kenapa dia, kenapa tak yang lain, kenapa, ialah contohnya macam COVID-19 ni kan, ada di antara yang disebabkan oleh satu keadaan lain, orang tu menghadapi kematian. Contohnya anak yang bekerja balik rumah, kemudian berjangkit dengan mak bapak. So ibu bapa yang dah tua tu akhirnya pergi. Kalau dalam Islam ni itu kita namakan takdir lah. Tapi dalam keadaan orang kehilangan ni dia boleh jadi marah. Kenapa ayah saya jadi mangsa, mak saya jadi penyebab kepada kematian tu. Kemudian akan ada bagi tawar-menawar, maksudnya perasaan marah tadi tu dalam masa yang sama kita nak terima juga perasaan tu. Dia jadi kesukaran di situ. Tapi akhirnya apabila kita menghadapi situasi-situasi macam itu, di penghujungnya tu dia bergantung kepada bagaimana kita melihat sama ada itu benda yang diterima sebagai takdir ataupun sesuatu yang dikatakan sebagai hukuman kepada seseorang. Okey, kita harap kita mendengar malam ini akan menjadikan dia sebagai satu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dielakkan kerana Allah sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila berlakunya ataupun seseorang yang menghadapi musibah, lalu Allah mengajar kita, berkatalah mereka, sesungguhnya semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi nak terima takdir dengan redha ni bukan satu perkara yang mudah. Dia memerlukan kekuatan dalaman kita pertama. Yang kedua, kita kena akui perasaan sedih tu. Kita tak boleh kata dengan orang yang sedang menghadapi fikiran tu, jangan bersedih lah, ini biasalah, semua orang akan sedih, kau tak patut sedih. Sebenarnya seharusnya kita tidak berkata begitulah. Malahan kita minta dia akui perasaan tu. Kesedihan itu adalah semula jadi manusia. Kemudian cuba cari sokongan dirilah. Kita, orang putih cakap apa? Bagilah bahu kita kepada dia. Kalau orang sebelah tu orang perempuan kematian suami, jangan kau bagi pula bahu kakak janda tu, kena lepuk ke. Orang lain yang bagi bahu, bukan kita yang bagi bahu. Kemudian apabila kita nampak dia dalam keadaan yang unstable, kita bagi dia sokongan emosi, sokongan diri, kawan-kawan, bagi support. Kalau sekiranya perlu berjumpa dengan pakar atau profesional, temukan dia supaya dia boleh release, letting go the feeling kan. Jadi itu antara kerja saya lah di Pusat Kaunseling Mak ini, untuk membantu orang dalam keadaan kehilangan dalam suasana dia tidak menjangkakan. Termasuk juga kita kena bantu dia untuk mengawal diri. Daripada dia menjerit-jerit, dia kemurungan, dia duduk dalam bilik tak makan, memang ada berlaku. Untuk fasa-fasa yang awal tu, itu akan berlaku. Sebab kesedihan itu wajar tapi tidak boleh melampau. Bila melampau tu nanti, kita akan menghadapi situasi yang lain. Kita akan mungkin depres kan. Lama-lama
terbawa-bawa dengan perasaan kesedihan yang berlebihan tu, kita dah tak jadi diri kita dah. Rutinan hidup itu pun dah berubah. Nanti Dr. Helwa akan tambah lagi lah tu, sebab dia pakar dalam bidang tu. Wallahualam untuk soalan pertama ni, tak boleh panjang-panjang lah sebabnya kami ni banyak soalan nak kena jawab ni. Tu pun lagi soalan yang datang daripada penonton pada malam ini. Wallahualam. Abang TJ dan Fatin. Terima kasih Cik Iman atas respon yang bagus pada soalan yang pertama tadi kan. So orang kata kita kena terimalah ketentuan Allah apa-apa sahaja yang berlaku. Alright, thank you so much kepada Cik Iman. Okay, next saya juga nak tanya kepada Dr. Helwa lah. Sebab dah tadi tanya Cik Iman nanti kan, tak boleh tak tanya Dr. Helwa, nak kena juga tanya Dr. Helwa kan. Dr. Helwa, biasanya orang tu cakap kalau sakit mental lah, sakit orang gila lah, macam-macam lah dia punya istilah ni kan. Orang kata bila benda istilah-istilah mental ni tu gila, mental tu gila. Lepas tu dia orang cakap yang benda ni keturunan. Ni genetik punya ni kau ni memang keturunan orang mental ni. So macam mana tu doktor? Betul ke daripada genetik ni sebenarnya? Silakan doktor. Okey, terima kasih Abang TJ sebab Cik Man pun dah panggil Abang TJ kan. Saya lagi muda dari Cik Man pun. Okeylah Abang TJ. So yang pertama sekali terima kasih banyak kepada Persatuan Seni Silat Cingkak Hanafi kerana menjemput saya dan juga Cik Man Tuan Haji Nur Azman untuk sama-sama kita menjawab persoalan-persoalan. Banyak persoalan Cik Man kan? Saya tengok tu panjang list persoalan dan insya-Allah kita akan rungkaikan satu-satu dan kita akan bagi peserta untuk fikir adakah ia hakikat ataupun sandiwara. Kan mungkin kita boleh jawab balik. Dan saya ni sangat seronok kerana saya punya pasangan tu memang sangat-sangat kelakar orangnya in life banyak kali saya dah nak berjumpa dengan Cik Man sebenarnya, nak dapatkan satu platform dan alhamdulillah Allah dah temukan saya bersama dengan Cik Man seorang pakar kaunseling kan, alhamdulillah. So berbalik kepada soalan TJ. Apa tadi, adakah dia genetik? Okey, so kita kena faham apa itu sebenarnya penyakit mental dan apa yang Cik Man dah terangkan kepada kita di hujung-hujung tu bila kata kesedihan melampau kan, kebimbangan melampau, semua yang melampau bila tidak diatasi TJ dan juga Fatin, dia akan menyebabkan kebarangkalian untuk mendapat mana-mana penyakit mental tu tinggi. Okay. Contohnya kalau kebimbangan, kemurungan, kerisauan, kesedihan yang melampau dalam tempoh 2 minggu at least sekurang-kurangnya dan menepati beberapa simptom yang termaktub dalam buku diagnosis TJ. Kemungkinan kita boleh memberi diagnosis awal penyakit kemurungan atau depression kan. Kalau dia berlaku dalam episod macam drama swasta okay, drama swasta kalau kita tengok ada episod kita tertunggu-tunggu kan, dia datang macam roller coaster, itu kita namakan dia sebagai major depression, depressive disorder iaitu dia berulang kali. Dan bila kita bercakap tentang faktor kan genetik, ya betul kita cakap seperti label TJ lakonkan tadi kan, kau ni gila lah ataupun ni memang keturunan Makcik Senah. Maaf Makcik Senah ni umum kan, memang dia ada anak dia memang gila. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok orang kampung dulu, orang kampung saya cerita ni memang atuk dia tu gila. Itu masyarakat dulu tapi mungkin sekarang dah berubah kan, ada perubahan sedikit yang mungkin perkataan gila tu tidak kerap didengari dalam konteks-konteks sekarang ni, konteks masyarakat sekarang. Tetapi bila kita bercakap tentang faktor genetik, ya kan, faktor genetik adalah faktor utama yang menyebabkan sesuatu penyakit mental. Tetapi kita kena ingat TJ dengan Fatin, bukan bermakna kalau individu itu ada genetik ataupun genetically ataupun dia inherit, mendapat, orang kata memang keturunan dia ada penyakit mental, tidak bermakna dia memang akan confirm dapat penyakit mental jika persekitarannya baik. Itu saya kata gabungan komponen faktor genetik dan juga faktor persekitaran dan pastinya faktor personality individu itu. So kita kena tengok 3 aspek yang sangat penting Kalau kata contohlah saya ada mempunyai keturunan yang mengalami penyakit mental, contoh kemurungan tetapi kalau anda kata persekitaran kerja saya baik, saya mempunyai sokongan sosial yang baik daripada keluarga, daripada keluarga ibu bapa,
daripada keluarga saya sendiri, daripada suami, anak, semua circle of life kita bagus kan. Dan bila kita pergi ke kerja pun bos yang supportive. So chances untuk saya dapat penyakit mental tu mungkin tipis. Berbanding dengan individu mungkin dia tak ada penyakit mental tetapi keadaan sekeliling dia menekan. Nampak? Ini kita nak cuba bawa kepada penonton-penonton semua untuk nak faham bagaimana boleh berlakunya penyakit mental. Dan mungkin kita pun jangan terlalu selesa andai kata kita tidak mempunyai keturunan yang mempunyai genetik penyakit mental kan, tetapi jika persekitaran kita tidak kondusif, itu kata kunci dia, tidak kondusif, kebarangkalian untuk kita dapat penyakit mental tu ada. Right? So kalau kata gila, kalau dulu betul TJ, saya pun dengar tu Allah sedih kepada masyarakat kita kan, macam mana kita nak ubah. So ini pun cabaran kita sebenarnya, kita memberi label, menempitkan stigma kepada sebenarnya individu ni yang perlukan bantuan kita. Kan mereka pun tak minta dilahirkan begitu kan, dan kita kena faham kenapa mereka menunjukkan ataupun mendapat diagnosis penyakit mental tu adalah disebabkan oleh suatu bahagian di kandungan otak. Semuanya ilmu-ilmu sains lah yang kita kena faham, dan insya-Allah kita akan cuba rungkaikan dalam soalan-soalan seterusnya. Tetapi untuk nak wrap up balik apa yang saudara TJ katakan tadi, ya, genetik adalah salah satu faktor yang menyebabkan penyakit mental. Itu saja, wallahualam. Terima kasih. Alright. Penerangan cukup jelas daripada Dr. Helwa tadi. So, okay Fatin, next. Apa lagi? Macam Dr. Helwa dengan Cik Man cakap tadi lah, kita ada banyak soalan kan. So kita nak biar kalau boleh banyak benda yang kita boleh jawab dan kita boleh kongsikan pada hari ini, insyaAllah. Okay Fatin, seterusnya. Ya, sebelum tu Bang TJ, saya nak ingatkan sekali lagi penonton untuk kongsi, like dan komen tayangan kita pada malam ini. Sebab tadi ada saya dapat Umi Kasum, bekas pelajar Dr. Hilwa. Dia excited tengok tontonan malam ni. Jadi kita kongsikan lagi biar semua tahu. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga, iaitu tuju pada Cik Man balik. Dia tanya, adakah masalah berkenaan LGBTQ ni adalah relevan sebagai masalah kesihatan mental, dan bagaimana kita hendak mengukuhkan foundation atas binary gender di zaman yang secara globalnya isu gender ni dijorang tinggi, sampaikan ada Pride Month lagi kan, apa bulan bangga itu dengan bendera pelangi apa semua tu. Adakah ini juga salah satu penyakit mental, Cik Man? Okey, kalau kita cakap mereka sakit mental ni, diorang marah pula kan. Maknanya labeling ni cuba dielakkan. Tapi kita kena educate sebenarnya society kita. Sebab benda dah berlaku. Dan berlaku pun bukan arahan siapa-siapa. Dia berlaku secara pilihan individu ataupun kelompok tertentu. Okey. Bila bercakap tentang LGBTQ, biasa orang sampai T je. Q tu apa kan? L tu semua orang tahulah, lesbian, gay, bisexual, transgender kan. Q tu queer. Queer ni jarang kan orang. Tapi sebenarnya ada satu lagi perkara yang mungkin kita boleh kaitkan dengan tingkah laku begini, tetapi dia bagus, dia baik. Jarang dengar. Dr. Helwa dia tahulah istilah tu. Kalau kita boleh dengar androgyny kan. Androgyny ni adalah satu sifat ada pada Rasulullah SAW. Androgyny tu maksudnya seorang lelaki atau perempuan, dia ada sifat-sifat jantina lawan dia. Contohnya macam Rasulullah, walaupun dia seorang lelaki, dia pemimpin negara, dia ketua peperangan, dia seorang ahli masyarakat, komuniti, tetapi dalam konteks rumah tangga dia ada sifat androgyny. Androgyny ni ialah kecenderungan dia kepada tugas lawan jantina. Contohnya, pernah kita dengarkan Rasulullah mengisar tepung, macam tak? Menjahit baju kan. Itu adalah sifat di mana itu sifat kecenderungan wanita. Tetapi dia melakukan perkara itu, kelebihan yang ada pada dia menyebabkan dia mempunyai empati yang tinggi terhadap pasangan. Maknanya Rasulullah ada androgyny kan. Androgyny ni benda yang baik dan bagus dilakukan dalam kehidupan kita. Tapi yang istilah disebut LGBTQ ini, pandangan berbeza sebenarnya di antara ahli agama dan ahli psikologi. Di mana agamawan melihat
ini adalah kehidupan yang dikatakan abnormal, bercanggah, bertentangan dengan fitrah kehidupan ciptaan Tuhan kepada manusia. Sebab Tuhan ciptakan lelaki dan perempuan. Tapi ada penciptaan di antara lelaki dan perempuan itu yang disebut khunsa. Tapi mereka ni LGBTQ ni mereka bukan khunsa. Mereka lahir dengan alat genital yang sahih. Mereka ada kehidupan yang jelas. Kalau dia lahir, maksudnya dulu bila doktor sambut aja, tengok ni apa yang ada okey anak ni. Tunai, kan? Mana lelaki. Apa yang ada kat anak ni, perempuan ni. Maknanya ibu bapa dasar anak itu adalah lelaki atau perempuan. Bagi yang khunsa, dia pun ada dua jenis. Satu khunsa wadih dengan khunsa ghairu wadih. Kalau yang wadih ni maksudnya khunsa itu ditetapkan berdasarkan kepada apa perkembangan diri dia. Kalau dia makin besar tu nampak tumbuh misai, tumbuh janggut, maksudnya dia akan cenderung kepada kehidupan lelaki. Dia kena buat pilihan. Bukan, nantilah saya pilih kemudian lah katanya. Tak boleh. Maknanya pakar yang menentukan. Bukan pilihan tu semata-mata kendak dia. Begitu juga dengan, kalau seorang itu khunsa, bila dia membesar, okey, ada payudara, kan? Kemudian, bila doktor, akan dia cenderung kepada alat-alat kewanitaan. Jadi dia kena jadi wanita. Kenapa? Dalam Islam, benda ini kena jelaskan bukan saja aspek kehidupan seharian dia, tapi nanti saat kematian, untuk dikebumikan dengan cara macam mana. Kemudian warisan, kan? Nak mewarisi harta. Kalau dia kejap nak jadi lelaki, kejap jadi perempuan, wah habislah reta disapunya. Jadi maksudnya Islam tu dah jelas dah. Kemudian kita lihat ahli psikologi mengatakan bahawa ia sebagai kecelaruan pada hormon dan penyakit organik, iaitu ada sedikit kerosakan fizikal otak. Bukan rosak otak tak nanti diorang marah kat saya kan. Kerosakan fizikal otak tu ada bentuk yang mungkin kalau di scan akan ada nampak perbezaan tu. Kenapa? Dr. Helu akan jawab nanti. Okey. Dalam konteks kita nak letakkan seorang tu LGBTQ ni, maksudnya bukan sewenang-wenang dia kata okey dia tu lesbian. Aku nampak dia tu macam gay, katakan. Oh senang mulut kau cakap orang macam tu. Sebenarnya automatically golongan ini yang mengesahkan diri mereka masuk dalam kumpulan tu. Doktor pun tak boleh kata awak gay, awak lesbian, awak transgender. Tidak. Mereka melalui tingkah laku, kecenderungan, sama ada dalam bentuk perasaan, pemikiran, aktiviti, itu yang memasukkan mereka dalam golongan tu. Tapi dalam konteks kehidupan yang normal, mereka adalah lelaki, mereka adalah perempuan, jelas kan? Tapi kumpulan aktiviti yang berorientasikan apa? Kita tahulah bila LGBT ini adalah mereka yang berorientasikan seksual kan? Kecenderungan, keinginan seks mereka. Kalau dulu dalam DSM-4 ataupun ICD kan, apa bodoh lah ICD itu kan, International Statistical Classification of Disease and Related blah 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 malam-malam ni kan, maksudnya seseorang itu dulu apabila seseorang tu nak disahkan dia masuk dalam golongan tu, ada ujian-ujian atau diagnos yang dilakukan. Tapi sekarang untuk pengetahuan umum tidak ada lagi LGBT dalam DSM dan juga ICD. Mereka dah keluarkan. Kalau dulu dikatakan disorder tapi sekarang ni mereka kata kita bukan disorder lagi dah. Kita normal macam orang lain. Kita ada hak untuk hidup macam orang lain. Malahan dikatakan mereka yang terlibat ni adalah mengalami kecelaruan psikososial dan spiritual. Dari aspek spiritual, mereka ni ada kecenderungan yang berlaku dalam pemikiran dan perasaan mereka. Walaupun kita kata di dunia ni kita ada hak sama rata, betul kan? Tetapi di negara kita ni, walau apa pun yang terjadi, kita sebagai sebuah negara yang berdaulat dan meletakkan Islam sebagai agama rasmi kita melalui perlembagaan persekutuan, maka hak kebebasan keselamatan itu didefinisikan dengan jelas. Kerana walaupun kita ni bebas, kita boleh buat apa yang kita suka, tapi di negara kita ini,
kita ada istilah-istilah kebebasan yang perlu dipahami oleh masyarakat. Contohnya macam kita ada kebebasan untuk berpolitik, kebebasan untuk soal sivil, kebebasan untuk pendidikan, rakyat boleh belajar setinggi mana dia nak pergi. Hak semua orang di Malaysia adalah mendapatkan pendidikan. Sebab itu semiskin mana pun seorang di Malaysia ini, dia mesti pergi sekolah. Dia mesti dihantar pergi sekolah. Sebab itu hak sebagai seorang warga negara. Begitu juga dengan ekonomi. Kita tidak menghadkan orang untuk orang Melayu kerja ini, orang Cina, tidak. Siapa saja atas usaha mereka, inisiatif mereka boleh mengaut keuntungan dan juga kelebihan daripada kebebasan itu. Termasuklah kebebasan untuk kita bersosial. Setiap rakyat bebas bergaul. Boleh bergaul, kan? Lelaki dan perempuan, ataupun melakukan aktiviti-aktiviti yang bersifat sosial, tetapi tidak harus melampaui batas dan haruslah sihat. Jadi dalam konteks kebebasan ni, kita cuba untuk tidak bersetuju dengan negara-negara lain seperti Belanda, Norway, Kanada, China, Portugal. Alhamdulillah tidak ada lagi yang menerima perkahwinan LGBT, termasuk Malaysia. Jadi kita dalam perbincangan Komanggu dulu, kita telah membuat keputusan bahawa kita tidak terima cara hidup LGBT di negara ini, tetapi kehidupan itu wujud di dalam pengamalan rakyat Malaysia. Wallahualam. Soalan takat tu je, saya kena jawab takat tu. Kalau lebih nanti dah mungkin cerita lain pula tajuk kita malam ini. Apapun, benda ini menjadi satu penyakit yang kita kena hadapi dan kita tangani dan kita rawat, insya-Allah. Wallahualam. Kiranya apa-apa kita perlukan sokongan lain, sokongan luar supaya jelas, biar semuanya jelas. Terutamanya di negara Malaysia ni. Betul. Okey, kita teruskan. Macam kita di institusi Islam ni, macam kita di institusi agama ni kan, golongan ini mulai kita dekati dan kita tidak melabel mereka. Kita cuba gunakan kaedah bil hikmah, memujuk kan, memberitahu, menyampaikan maklumat supaya mereka juga dapat manfaat daripada pengetahuan yang ada dalam agama. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Cik Man. Jawapan yang cukup panjang dan mantap, lengkap, komplit. Jadi kita teruskan ke soalan seterusnya, iaitu kepada Dr. Hilwa. Soalan ini dia berdasarkan kes yang sebenar lah. Dia cakap, seseorang pelajar telah didiagnos dengan masalah kesihatan mental seperti gangguan bipolar dan pelajar tersebut sedang dalam tempoh rawatan. Soalan dia, macam mana cara yang betul bagi pelajar tersebut untuk mengurus dirinya, emosinya, jasmaninya, sosialnya, banyaknya rohaninya dan intelektualnya ketika dalam fasa tempoh pembelajaran di kampus. Kira kesimpulan dia nak tanya macam mana dia nak urus diri dia daripada semua aspek masa dia tengah belajar walaupun dalam tempoh rawatan. Okey. Alright, terima kasih Cik Fatin. Soalan yang saya kira amat relevan dengan seseorang pelajar. Mungkin bukan saja pelajar yang didiagnos, yang sudah mendapat diagnosis penyakit mental, tetapi juga kepada pelajar secara umum sebab dia berkait dengan pengurusan emosi. Sebab asas kepada kejayaan kita melakukan sesuatu, kita bertindak sesuatu adalah daripada mempunyai emosi yang baiklah, yang sihat, sejahtera, betul. Mungkin kita put aside dulu, kita letak ke tepi dulu isu kesihatan mental ataupun ketidaksejahteraan kesihatan mental. Bila mana individu itu berada dalam keadaan yang tidak sejahtera, minda, akan menyebabkan emosinya juga tidak stabil, betul? Sebab psikologi ni asasnya adalah daripada apa yang you fikir, from the thing that comes in your mind, from your thoughts, kan? Kalau kata something, contoh Fatin nak menguruskan, Fatin adalah orang penting untuk acara pada malam ini, dan seminggu Fatin telah memikirkan kan macam mana, apakah expectation, macam mana nak contact moderate, panel pula busy kebetulan kan, lepas tu panel tak jawab WhatsApp, mungkin you dah rasa macam dah ada fikiran-fikiran yang kadang kita overthinking kan. Tetapi bila Fatin tak overcome, you tak cope dengan pemikiran itu akan menyebabkan emosi terganggu kan. Ni kita bercakap tentang individu yang mungkin coping stylenya agak rapuh sedikit dan bila dia tidak cope dengan apa yang dia rasa,
itu akan jadi dia akan melakukan suatu tingkah laku ataupun act something yang akan menyebabkan akibat yang tidak favor dia lah, maknanya akibatnya negatif. So itu psikologi, daripada apa yang kita fikir kepada emosi dan mengakibatkan tingkah laku. So kalau kita mempunyai fikiran yang baik, insya-Allah akan Allah hadirkan rasa yang baik, rasa yang sejahtera, okay, you good feelings, dan kemudian akan kita pertontonkan, akan kita perlakukan tingkah laku yang baik. Okay, itu asas. Tetapi bercakap tentang apabila seseorang yang memang mendapat diagnosis penyakit mental, dan kes tadi yang Fatin kongsikan dengan penonton semua adalah pelajar yang mempunyai bipolar disorder. So bipolar disorder itu adalah kecelaruan bipolar, kan? Dia juga kecelaruan mood, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau kita tengok kemurungan itu tadi ataupun depression ataupun depressive disorder itu, dia punya karakteristik individu itu akan sentiasa sedih. Sedih je, orang kata sedih je ni manjang ni, kan? Manjang sedih, tapi sedih dia sedih klinikal, kan, sampai dia tidak boleh nak bangun, tidak boleh nak melakukan kerja, tidak boleh nak perform sebagai seorang individu, kan, tidak boleh nak menyumbang apa-apa kepada society, kepada jiran-jiran, kepada masyarakat. Itu akibat kesedihan melampau dan perlu dirawat, kan, macam saya kata tadi, tempoh 2 minggu. Jikalau sedihnya tidak diatasi, dia akan lead kepada kemurungan. Tetapi bipolar pula, dia ada 2 perasaan yang ekstrim. Fatin dengan Abang TJ bayangkan, kan? One point, dia akan rasa sedih yang ekstrim. Sedih dia tu, perasaan ekstrim itu sangat ekstrim. Bila dia sedih, bukan sedih macam kita. Sedih-sedih, orang kata sedih-sedih manja, kan? Ringan-ringan je sedih, dia manja-manja je, kan? Alah, hai, Kang, mak tak angkat phone dah sedih, kan? Contoh, kita call ni pun, alah, hai, abang tadi contoh kata tadi, kan, Abang TJ kata kena jadi, dijemput jadi MC tiba-tiba, kan. Kalau katalah Abang TJ tolak apa tu, invitation daripada Fatin, apa Fatin rasa? Sedih tak? Kan? Sedih. Tapi kalau tak overcome, akan rasa sedih yang terlampau. Contoh, kan, you tak ada coping style yang bagus, mungkin Fatin boleh. Ada keberangkalian, itu contoh saya bagi. Tetapi individu bila dia sedih yang terlampau, tetapi pada waktu yang sangat cepat, individu yang mempunyai diagnosis bipolar ini ataupun bipolar patients ini boleh bertukar perasaan kepada manic ataupun mania. Mania ni apa tahu Fatin? Dia happy yang terlampau happy, orang katalah manic. So sebab tu fasa manic ini, dia akan mempunyai banyak sangat ideas, flight of ideas, cara dia bercakap pun laju, apa yang dia bercakap tu pun kadang terlalu macam kita tengok, ni ini macam tak logik dia nak buat semua. So energy memang sangat tinggi, kan? Tapi pada suatu masa, dan kemudian dia akan boleh drop balik sedih dia. So dia macam roller coaster, tuan-tuan puan-puan. So dia ada 2 perasaan yang ekstrim. Satu sedih yang melampau, kan, depress yang melampau, dan satu lagi adalah manic ataupun mania yang melampau. Kalau kita happy kita, kan, ini contoh, kita dah boleh dine in ni seronok, kan, tetapi mungkin patient dia macam-macam fikir nak tu buat ni, tapi it's unachievable. Kita tengok pun tidak logik. So bila dia bercakap dengan kita pun Fatin, kan, konten dia pun tidak selari, tidak sinkronis dengan apa yang berada di fikirannya. So itu jelas antara simptom yang jelas kita boleh kena pasti, simptom-simptom penyakit mental ini. Okay. Tapi bagi pesakit ataupun pelajar yang mempunyai diagnosis penyakit mental ni, alhamdulillah bagus. Okay. Satu, yang pertama, dia dapat rawatan yang sepatutnya. Okay, rawatan profesional ini yang kita nak bimbing individu-individu masyarakat luar sana. Andai kata ada kenalan-kenalan ahli keluarga kita yang mempunyai simptom-simptom awal penyakit mental yang kita nampak kenapa dia ni berubah. Kan, individu kita mudah nak detect sebab dia tiba-tiba berlaku perubahan tingkah laku yang ketara. Sehingga menjejaskan kehidupan dia, menjejaskan prestasi dia untuk bekerja, itu kita sebenarnya dah boleh buat checklist. Kan? So, langkah pertama, dapatkan rawatan profesional. Okay, dalam konteks ini, okay, saya tidak against individu yang hendak mendapatkan rawatan tradisional ataupun spiritual. Kita sebagai Muslim, kita jumpa apa?
kan? Kita pergi rawatan-rawatan tradisional, rawatan Islamik, tidak salah. Tetapi harus diseimbangkan dengan rawatan moden, kan? Kerana apa? Mungkin kita khawatiri apa simptom yang ditunjukkan, mungkin dia dengar suara itu adalah tanda awal kepada psikosis ataupun skizofrenia. Kan? Tetapi apabila jumpa kepada satu pihak saja, iaitu pihak healers, spiritual healers ini, kan mungkin akan menyebabkan tempoh untuk baik tu kan agak lambat, sebab kita dah tak detect pada awal early intervention. Mungkin 1 tahun makin teruk kronik baru nak refer kepada profesional, kan. Tetapi berbalik kepada pelajar ni, so bila dia dah dapat rawatan yang baik, mana dari segi ubatan, dari segi mungkin ubatan antidepresannya, antipsikotiknya bagus, kan, ambil ubat secara berkala. So pesakit itu ataupun pelajar itu sebenarnya tahu, kan, dalam waktu sesi rawatan tu, Fatin, psikiatris, individu akan berjumpa dengan psikiatris, pakar psikiatri untuk memberi ubat. Kalau saya adalah clinical psychologist, saya hanya boleh memberi diagnosis, memberi penilaian klinikal dan juga membuat rawatan dari segi psikologi. So usually kita akan gunakan cognitive behavior therapy, psychotherapy dan pelbagai lagi lah. Tetapi saya tidak boleh memberi ubat kerana saya bukan medical doctor, bukan psychiatrist. But we work closely together. Maknanya clinical psychologist bekerja sama secara baik dengan psychiatrist. So kita tahu rekod ubatnya, apa yang dia ambil, berapa miligram, dosnya pagi dengan malamnya lain, dan bila dia mendapatkan rawatan dengan clinical psychologist, kan, di psychiatrist pun ada, tetapi dengan clinical psychologist ni orang kata frequently, kan, and kadang bergantung juga kepada pesakit sama ada dia selesa dengan siapa, terpulang pada mereka, itu pilihan mereka. Tetapi bila berjumpa dengan clinical psychologist, kita akan follow up like every 2 weeks, kan, tengok apa indikator ke arah penambahbaikan. So kita akan ajar pesakit-pesakit untuk modify pemikiran, kan, yang melibatkan terapi kognitif tingkah laku. Lepas tu kita ajar, kita boost sikit motivation, kita minta mereka buat diary. So sebenarnya mereka dah identify, mereka dah kenal pasti sebenarnya apa yang trigger sakit mereka. Itu kita kena tahu. Sebab tu pelajar-pelajar saya yang mungkin bukan saja bipolar, kemurungan, kebimbangan, anxiety. So the first thing yang saya akan buat is kita sama-sama explore balik what could be the possible factor ataupun the predisposing factor, kan, yang menyebabkan you mengalami diagnosis ni, you mendapat penyakit ini. So bila mungkin dalam college, kan, ada suatu tempat yang dia memberi signifikan kepada trigger dia. Dia boleh trigger dia punya manic. Dia boleh trigger dia punya depressed. So mungkin apa caranya kita ajar dia untuk cope, modify ataupun paling tu avoid that place. Contoh, kan. Sama juga bila kata pengurusan emosi. Bila pelajar itu tahu je, contohlah mungkin dia dalam kelas, kan, kadang ada senario mungkin bila kita kelas fizikal sewaktu sebelum COVID ni, biasalah perbincangan kawan-kawan, betul? Tetapi mungkin individu ni, pelajar ini, dia ada past history bila mana mungkin dia dibuli contohnya, dan pesakit-pesakit mental di bawah pemerhatian saya ni rata-ratanya adalah mangsa buli yang dahsyat. So bila mana mereka nampak, dia nampak kawan-kawan dia berkumpul, dia dah ada thoughts yang dia ni cakap pasal aku. Kan? So dia dah paranoid di situ. So sekiranya dia berdepan dengan situasi macam tu, selalunya saya akan minta dia cope ataupun dia avoid apa saja senario, apa saja persekitaran yang boleh trigger dia punya ketidakstabilan emosi. Boleh datang, kadang pesakit-pesakit ni kadang datang rasa nak attack orang bila dia tidak boleh mengawal emosi, kan. So yang pertama adalah dia kena identify, kenal pasti punca situasi ataupun apa saja yang boleh menerbitkan dia punya punca sakitlah, mendatangkan kembali ketidakstabilan emosi. So bila dia kenal pasti, dia tahu, so dia akan avoid that scenario, kan. So bila dia berjaya itu, makanya akan datanglah pelajaran yang baik, pemikiran yang baik, dan
Dan dalam konteks ini Fatin, bila kita bercakap dengan pelajar-pelajar kan, pasti insya-Allah ada kawan-kawan, ada sahabat-sahabat yang memahami. Okay, mungkin kadang-kadang the cons bila kita bercerita kepada ramai orang itu pun tidak baik kan, itu akan backfire us balik lah. Dan saya selalu advise mungkin cari kawan, macam awal mukadimah Cik Man kata apa, cari bahu yang untuk kita sandarkan, a shoulder to cry on. Itu satu approach yang baik, especially kepada pelajar-pelajar yang mempunyai isu ini ataupun yang dah didiagnose, kerana kita perlukan sokongan sahabat-sahabat yang memang betul-betul care dengan kita tanpa ada sebarang label. Dan saya percaya jika semua komponen ini pelajar yang memang ada diagnosis, itu dah bagus, sebab kita tak perlu bimbang sangat sebab mereka dah ada ubat. Ubat itu bila mereka makan akan menstabilkan mereka. Sebab tu pesakit-pesakit mental ini ya, tuan-tuan puan-puan, bila dia makan ubat dia akan lebih banyak tidur. Kerana ubat tu akan alter dia punya neurotransmitter, dia berkait dengan neurotransmitter otak, the hormones otak yang menyebabkan mungkin dia mengalami halusinasi, dengar suara, apa saja bisikan kan, so sampai menyebabkan dia terganggu emosi. So saya recap balik Fatin, bagaimana nak uruskan emosi adalah kenal pasti punca yang mungkin boleh menyebabkan dia datang trigger penyakit mental itu, dan pastikan persekitaran yang baik, cari kawan yang boleh membantu, yang willing, ikhlas, yang care dengan kita, dengan pelajar itu, dan pastinya lah persekitaran yang baik, maknanya semua kadang kita pun tidak boleh expect orang faham kita, tetapi kadang kita pun kena kawalan kendiri emosi tu. Pada waktu kita sihat tu kita perlu belajar, individu tu perlu belajar, bukan saja pesakit mental, tetapi kita sebagai orang individu biasa pun bagaimana kita meregulasi emosi kita itu adalah sangat-sangat penting. Sekian, itu saja dulu Cik Fatin, terima kasih. Terima kasih Dr. Hilwa. Itulah Fatin, bila Dr. Hilwa cakap tadi kan berkaitan dengan yang perkataan yang melampau. Bila kita sedih melampau. Bila kita takut yang melampau. Bila banyak sangat yang menyebabkan melampau. Sehingga kan hari tu ada satu kes, sebelum saya tujukan soalan kepada Cik Man, hari tu kita dah nampak dan kita dah tengok dah macam-macam kes. Antara yang terbaru hari tu dalam berita, seorang pelajar darjah 6 UPSR, bila dia dapat keputusan yang teruk sehingga kan dia membunuh diri. Jadi sebenarnya Cik Man, nak tanya soalan ni kepada Cik Man lah. Cik Man, macam mana kita nak, orang kata, apabila berlaku yang macam ni kan, ada yang macam kesedihan melampau kan, bila orang kata kadang frust lah, orang kata putus cinta lah, macam-macam benda yang menyebabkan berlakunya rasa nak bunuh diri tu. Yang itu yang nak bunuh diri, yang dah bunuh diri lah. Jadi macam mana, apa yang perlu kita lakukan Cik Man apabila rasanya datang dalam diri kita, halusinasi untuk kita menyebabkan kita rasa macam nak bunuh diri? Apa yang kita kena buat Cik Man? Silakan. Okay, makin hangat perbincangan kita malam ini, makin banyak benda disentuh oleh Dr. Hilwa, dan saya tambah-tambahlah apa yang Dr. Hilwa cakap tu. Okey, istilah bila kita kata melampau kan, kau ni melampau tu lain ataupun perbuatan kau ni dah melampau tu lain melampau yang kita check TJ punya soalan ni melampau tak agak-agak? Itulah tu aku rasa melampau ni kan. Kurang je. Tak apa kan. Jadi bila masuk ke kategori melampau, over kan, maksudnya kan overacting ataupun overthinking, overfeeling kan. Jadi dia akan boleh memberikan satu impak kepada kita kan. Terutamanya bila kita contohnya tadilah bercinta, orang tak layan kita, orang tinggalkan kita kan. Bukan saja menonggeng, menyarap, menangkup, rasa nak sidai atas elektrik, macam-macam lah dia cakap sehingga ke tahap mungkin dia attempt suicide kan, dia ada niat nak bunuh diri, ataupun ada keinginan, kecenderungan dia nak tamatkan riwayat hidup dia. Pernah satu ketika dulu kan dalam media kita, seorang remaja berumur tak saya macam form 3 gitulah, apa yang detention kan kita pun tak tahu. Tiba-tiba dia mintakan kawan dia pilih keputusan untuk dibuat. Besok kawan dia vote, mati atau hidup. Jadi yang kawan ni, yang satu kepala dengan dia bingai-bingai ni semua, right lah mati.
semua raib mati. Ingatkan bila cakap macam tu, kawan-kawan ni ataupun individu tadi tu menganggap mungkin kawan ni keburau kot kan. Mungkin dia mati ke kan? Aku ni patut mati ke? Macam itulah soalan dalam diri dia. Tapi bila dia dalam keadaan kecelaruan tu tadi, keputusan kawan-kawan yang memilih perkataan mati tu membuatkan dia terus melakukan tindakan keputusan itu dan terjun dari tingkat 4 rumahnya. Kalau terjun daripada katil tak apa. Berapa kaki je katil tu kan. Ini terjun daripada tingkat 4 ke bawah. Sebab tu kadang-kadang kita pun nak tanya juga orang yang akan sesat ni, orang berniat nak bunuh ni, betul-betul ke nanti jatuh bawah tu kau mati? Betul tak? Kalau aku boleh tanya dia lah masa dia nak terjun tu, betul ke kat bawah tu nanti kau mati tu kan? Takut kepala terkulai, lepas tu tangan patah, kaki patah. Rupanya tak mati. Kau takkan menyeksa diri sendiri jadi ni kan? Jadi dia irrational thinking ataupun pemikiran tak rasional tu membuatkan mereka tu berniat nak bunuh diri. Macam tadilah Abang TJ kata, budak dari Jahanam ala UPSR panjang lagi dek, benda kau nak ngadap hidup ni kan. Lepas UPSR ada PMR, ada SPM, ada STP, ada ijazah, panjang lagi kan. Mungkin ada trigger yang menyebabkan dia buat macam tu. Sebab kata Dr. Helwa tadi tu, mungkin biar dia kau tak dapat 6A, kau siap aku gatah kau je hidup katanya kan. Dah takut. Mungkin itu ancaman yang berlaku kan. That's why malam ni pun harap-harap parent yang dengar faham bahawa anak-anak kita itu ada kemampuannya masing-masing kan. Tak semestinya dia dapat 6E tu kita kena tanam dia di hidup. Kemungkinan ada lagi ruang kejayaan yang dia boleh kecapi pada masa akan datang kan. So yang pertama kita kenal pasti dulu apa yang cenderungkan diri nak bunuh diri. Kalau siapa-siapa lah malam ni ada yang terdengar program kita ni, apa yang membuatkan kita ni terfikir nak bunuh diri? Kata mak aku marah. Budak sekarang ni kan remaja cepat sentak. Sikit je tegur. Betul. Tegur sikit keteguran. Kau bayangkan keteguran kan? Tak boleh ditegur gitu kan. Lepas tu terus lari pada rumah. Lepas tu Pak Wa kenakan dia balik-balik ke rumah. Saya balik ke rumah. Kemudian cuba cari sokongan sebenarnya. Bila kita ada keadaan macam tu yang mengelirukan, yang bingungkan, cari seseorang atau pihak untuk dapat jawapan. Betul tak apa yang saya nak buat ni? Betul tak apa yang saya rasa? Tapi kebanyakan kepada pelaku-pelaku pembunuh diri ni, mereka tak bertanya. Mereka terus buat keputusan. Ada tu percubaan tu bukan kali ke-7. Kali pertama tu dah buat keputusan terus. Kebanyakanlah dalam dapatan kita, orang lelaki biasanya yang terjun bukit, terjun laut tu, dia sudah buat 1 atau 2 kali saja percubaan. Lepas tu dia buat keputusan. Bagi perempuan dia macam nak bunuh diri bawa aku dah tak layan aku contohnya. Nak terjun, tak jadi pula takut. Semua kata apa? Kau sini pun tak takut. Aku terjun aja kata semua kan. Maksudnya apa? Dia terfikir lagi. Nak bunuh diri kau macam mana pula? Itu yang kadang-kadang dia ambil masa yang panjang untuk keputusan tersebut. Okey, ubah gaya kehidupan kita yang lebih sihat. Jadi kita ada sokongan, bila kita ada persoalan dan kita dapat jawapan yang betul daripada pihak yang betul, kemungkinan keputusan tadi itu akan bertukar kan. Kerana kita yang melakukan keputusan itu adalah bersendirian. Jadi bila kita ada kawan, katalah kawan kita, aku rasa aku nak bunuh diri lah. Astagfirullahaladzim, kau ni fikirlah panjang-panjang sikit. Betul tak kan? Perempuan ada kawan cakap macam tu, kenapa? Yelah, aku taklah suka sangat engkau, aku taklah sayang sangat, kesian. Perempuannya ada kawan cakap macam tu kan. Apa masalah kau ni? Apa problem kau? Cuba cerita dengan aku. Aku pun tak kerti juga nak tolong ni. Jom jumpa Dr. Hilwa. Contohnya kan. Jom jumpa Cik Man katakan. Cik Man tu percuma je pergi jumpa dia. Kan? Okay. Jadi kemudian cuba dekati aktiviti-aktiviti bersifat spiritual. Kadang-kadang kita ni alone sebenarnya. Kita kesunyian. Kita kekosongan. Perkataan kosong ni lah disukai oleh iblis. Bila kita kosong, dia akan datang tau. Dia mulalah bercakap-cakap kat telinga kita ni. Kan, dalam istilah mental health ni macam hallucination, delusion. Kan?
mula dengar suara-suara yang suruh-suruh kan. Jadi bahaya sebenarnya kita buka jalan kepada iblis ya. Cuba jauhi perkara ini, bersendirian, berfikiran negatif, nak cubalah, lantaklah. Itu semua bukan kaedah yang diajar oleh agama. Memang tak ada orang yang tak ada masalah, betul kan? Dan masalah ini sebenarnya ada hikmah. Macam sekarang ni kan dalam pandemik COVID-19 ni, dikatakan seperti mana yang Fatih seperti ini, kecenderungan orang bunuh diri itu sangat tinggi sehingga sehari 2 orang, betul tak? Dalam catatan PDRM, dalam catatan PDRM dia kata apa? Orang nak bunuh diri ni, kalau dulu tahun 2019, tahun 2020 satu tahun tu 609, 631. Tapi tahun 2021 sehingga bulan Mac saja kita sudah ada bulan Mac. Okay. Hingga bulan Mac 2021, sekarang dah bulan Ogos kan? Masuk September. Dekat Mac hari tu sudah ada 336 kes bunuh diri. Kita memang tak suka nak sebut ni, tapi kita kena sebut supaya yang belum lagi tu, yang ada niat, yang rasa-rasa nak cuba-cuba, kau fikir-fikirlah dulu. Sebab memang macam senang aja keputusan nak buat, betul tak? Tamatkan riwayat kita. Tapi di sudut agama, nanti kita di sana bagaimana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan semua agama, bukan Islam saja, semua agama melarang kita membunuh diri. Menamatkan riwayat hidup dengan cara itu disebut sebagai paksaan. Jadi mari kita ambil ruang dan ambil inisiatif peribadi untuk luahkan. Tak jadi kesalahan pun kamu menyatakan keadaan diri kamu kepada seseorang yang lain. Share your feeling, share your thinking, kan? Kongsikan dengan orang yang anda percayai. Lepas tu, kalau sekiranya kita tak boleh bantu dia secara profesional, cari siapa yang boleh bantu kita. Sekarang ni kerajaan telah menyediakan banyak ruangan untuk anda gunakan. Ada kaunselor, ada guru bimbingan dan kaunseling, ada terapis, ada psikologi klinikal, ada psikiatris, kan? Ini pun nak jumpa kaunselor pun takut. Kenapa kaunselor ni muka saka ke? Kami ni nak mendengar apa yang anda nak sampaikan. Kami pun bukan penyelesai masalah. Kami tak boleh selesaikan masalah anda. Tapi sekurang-kurangnya dengan panduan, dengan perkongsian, dengan apa yang kita kongsikan tu, bebanan tu akan meredakan. Itu tujuan utama dia. Bila kita reda, kita boleh fikir secara rasional. Itulah harapan Cik Man, supaya yang ada fikiran nak bunuh diri tu, fikir dulu sebelum anda nak lakukan itu. Kalau dah jumpa kaunselor kata bunuh diri juga, aku tak tahulah kaunselor tu cakap apa. Kan? Tapi insyaAllah profesional dalam bidang mental health ni akan sedaya mungkin membantu, menolong anda untuk anda menjadi seorang yang lebih sihat, lebih bersemangat, lebih kuat untuk menghadapi kenyataan realiti kehidupan sekarang. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih Cik Man. Tapi betul lah Cik Man, betul lah Fatih. Betul lah juga kan apa yang Cik Man kata tadi, kalau nak jumpa kaunselor pun rasa macam apa ni, macam takut, macam ada saka. Lebih-lebih lagi kalau jumpa psikiatrik lagi lah. Orang kata ni gila ni nak jumpa ni kan. Yang itu je lah. Okay Fatin, teruskan. Silakan. Terima kasih bang. Sebenarnya tak apalah. Kita teruskan ke soalan seterusnya untuk Dr. Hilwa. Dia tanya, adakah trauma yang dialami masa kecil boleh menyebabkan masalah mental? Ada kaitan ke trauma masa kecil dulu dengan masalah mental sekarang? Silakan Dr. Hilwa. Okey, saya jawab straight terus ya. Kalau kita tengok trauma trauma waktu kecil dan boleh sebabkan penyakit mental. Kalau tidak diatasi dan diuruskan dengan baik, maknanya dia tidak boleh move on lah, ataupun ada unfinished business dengan individu yang menyebabkan trauma itu. Dan bila kita bercakap tentang penderaan kanak-kanak dan saya percaya ini mungkin berkait dengan individu yang dipercayai di rumah. Kanak-kanak melainkan individu tu yang tinggal di rumah, apa rumah perlindungan ke rumah lain dan sebagainya. Tapi mungkin ini saya tidak pasti dalam konteks mana, tetapi kita bercakap dalam konteks seorang individu yang tinggal bersama ibu dan ayah ataupun ahli keluarga
dan mempunyai sejarah penderaan secara mungkin fizikal, mungkin emosional, kan, mungkin juga seksual yang kita tidak tahu, dan kesan-kesan ini yang menyebabkan trauma yang berpanjangan daripada kecil lagi. So kalau dalam istilah penyakit mental yang Fatin, kita ada suatu kecelaruan mental yang kita kenali sebagai post traumatic stress disorder, ya, PTSD. Pandai Fatin kan, mudah. Mudah, pernah dengar. Okey. Terus dah boleh dapat jawapan. Ya, berkait dengan kesihatan mental. Power. Power ni Abang TJ kan. So, jadi kita bagi kuis pula kat Abang TJ. Okay, so bila berkait dengan trauma yang tidak diatasi apabila dia besar, dia dewasa, yes, dia akan memberi impact kepada kehidupan individu itu. Okay. So ingat kalau kata mungkin kita pengalaman hidup berbeza kan Fatin, macam-macam pengalaman hidup. Kita dibesarkan dalam pelbagai persekitaran yang berbeza. Personality kita pun berbeza. Gaya keibubapaan yang kita terima pun mungkin berbeza. Saya dengan Cik Man nampak kelakar, mungkin mak ayahnya jenis yang gelak-gelak, fun kan, have fun kan. TJ nampak macam serius, ada kalanya dia boleh tersenyum. Mungkin gaya keibubapaannya mungkin ada penceritaan tersendiri. Tapi kita dalam konteks kita berhadapan dengan orang, kadang orang macam tidak boleh membayangkan apakah pengalaman hidup yang mereka lalui, yang kawan kita lalui waktu kecil. So itu menunjukkan yang kita mungkin boleh move on, kita terima, kan. Tetapi kalau individu yang memang dia punya pengalaman lepas menyebabkan dia stuck, ya, dan individu yang memang tidak boleh orang kata move on ni, kita akan nampak emosinya tidak sejahtera, tidak stabil, kan. So dia akan mengganggu dia untuk melakukan suatu performance dengan baik disebabkan oleh trauma yang dilalui. Dan disebabkan oleh trauma yang dilalui pada waktu kecil dulu pun menyebabkan dia mungkin membuat tanggapan orangnya semua sama, kan. Ada paranoid yang mungkin tidak diatasi. So pemikirannya sudah terherod akibat daripada trauma yang dia lalui waktu kecil. So menjawab kembali, ya, trauma sewaktu kecil yang tidak diatasi ketika dia melalui proses pendewasaan, okay, akan boleh menyebabkan masalah mental yang berpanjangan jika tidak diatasi. Saya jawab ringkas sebab saya tengok soalan, saya tak flip lagi page lain, ada lagi soalan dekat first page, ya, Cik Man kan? Betul, kita masih ada banyak soalan. Tak apa, insyaAllah kita cuba. Okay, terima kasih Dr. Hilwa. Tadi saya baca dekat komen, dia kata oleh saudara Muhammad Hafiz, dia kata dekat Terengganu sedang diuji dengan pandemik dan tiada bekalan air. Dari Sabah hari mengaku air, kesian warga emas terpaksa angkut air. Jadi berkait jugalah dengan soalan kita yang seterusnya. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya seseorang sedang menghadapi sesuatu situasi tertekan, macam kat Terengganu sekarang tak ada air. Jadi macam mana contoh. Jadi macam mana mereka ni nak menghadapi situasi tekanan? Silakan Cik Man. Okey, Terengganu tak ada air, tapi banyak kepuk. Kan, ada kepuk gatal, ada kepuk keping, kan. Lepas tu ada banyak makanan, kan. Jadi tak usah risaulah air tu, kan. Air sungai ada, air laut ada. Jadi sekarang ni mungkin kita tak boleh minum air laut. Orang cakap Terengganu dah aku ni Dr. Helwa air. Kan, sebab dia sebut Terengganu tadi. Kan, baik. Kan, jadi bila tak ada air ni, dia bergantung kepada keadaan penerimaan seseorang. Mungkin orang yang dah biasa dengan keselesaan, kemudahan, sikit ujian tak ada air ni sebab nak kena turun daripada tingkat 10, turun bawah nak ambil air, betul tak? Kemudian ada orang tua di rumah yang diuruskan, yang sentiasa nak tukar pampers, Masya Allah, ujian kan? Yang pertama sekali dalam keadaan begini, bertenanglah. Jangan dipersalahkan sesiapa, kan? Ni kerajaan baru lah ni, buat begini kata. Allah tak ada kaitan langsung kerajaan baru dengan air tu, kan? Kerajaan baru pun nak mandi. Kerajaan baru pun nak guna air, kan? Buat apa dia sekat air, kan? Sekarang ni ada masalah lain. Masalah dia apa? Masalah dia pipe pecah, dah. Ambil masa untuk dibaiki.
Jadi kemungkinan dalam konteks macam ni, mungkin bila bertenang, kita cuba cakap, relax, jangan kelang kabut. Kan satgi marilah lori atas rumah kita kan. Ataupun ada jiran ujung sana, dia duduk seorang. Tangki dia penuh semua. Dia mandi pun 2 titik saja. Betul tak? Jadi kalau nak masuk air, dia minta dia, boleh kau minta sikit air nak masuk kata kan. Air mandi tak apa, boleh jilat-jilat aja ya kan. Boleh sapu-sapu je tak mandi pun kan. Pati mau Terengganu mau mandi dah kan. Jadi Mandi kalau dah. mandi dah comel dah mandi kan. Jadi maksudnya relax kan, bertenang, relax, jangan kelang kabut. Kemudian kalau kita rasa sesak macam tu, bila tekanan ni doktor ajar, bila keadaan kita macam dada tu tak selesa nak tarik nafas, cuba tarik nafas tu pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam, lepas tu lepas dok. Kan tarik ikut hidung, embuh ikut mulut kan. Kemudian kaedah nak kita hadapi tekanan ni, tidak kita kena ibadah kan. Kita kena solat macam biasalah. Macam yang tak ada air ni, ada solat cara kita tayamum kan. Diberi kemudahan rosah untuk kita lakukan ibadah itu, tapi dengan situasi yang kita sedang hadapi kan. Kemudian menghadapi macam anak-anak tadi kan, anak-anak kecil ni, dia mungkin tak ada kemahiran untuk meluar kan? Tak ada kemahiran untuk menyatakan, tetapi perubahan tu akan dilihat oleh ibu bapa dan orang dewasa. Kalau dulu riang, kalau dulu melocak sana sini, tiba-tiba duduk senyap, tak bercakap, itu kan. Mari pula tu Terengganu masuk tu kan. Jadi kita perasan dia punya perubahan tu kan. Jadi ada parent yang perasan tapi dia tidak ada kemahiran untuk meneroka ataupun sila orang awam mencongkel kan. Jadi dia bawa jumpa kaunselor. So bila kaunselor tu adalah teknik-teknik yang kaunselor akan gunakan. Antaranya bila anak-anak yang tak boleh bercakap secara verbally ataupun perkataan tu tak tahu dia nak cakap macam mana. So kita memilih kaedah-kaedah yang mudah untuk anak tu. Macam di tempat kami kita ada pilihan sama ada dia nak buat melalui drawing, lukisan, ataupun pilih miniature melalui play therapy, toy therapy, sand therapy. Tapi tempat kami tak ada kemoterapi itu pergi tempat lain. Kemoterapi tempat lain. Tempat-tempat kaunseling tak ada kemoterapi. Itu kena pisahkan. Supaya dia bercakap. Melalui perkongsian tu dia akan meluahkan. Apa kita tahu trigger-trigger yang berlaku dalam hidup dia. Rupa-rupanya dia kata apa? Dulu abang sepupu saya usik saya. Masa tu umur saya 5 tahun. Abang sepupu usik saya. Dia usik gana. Dia usik telinga saya. Usik telinga tu, buat apa pula telinga tu? Dia usik-usik je gitu. Lepas tu dia buat apa lagi? Tak ada dah tu je. Ni usik telinga banyak masalah. Kita tak boleh kata gitu. Mungkin bak kata Dr. Ilwa tu, dia telah memberi traumatik kepada dia. Jadi memahami kan. Kemudian boleh juga berurut. Bukan pergi rumah urut. Berurut dengan orang rumah kat rumah ada orang rumah kan. Cuba kita buat aktiviti di musim COVID ni. Ayah duduk depan, lepas tu mama, lepas tu abang, lepas tu kakak, lepas tu adik. Sebaris je. So, mama urut ayah. Urut gitu. Sedap kata ayah kan. Musa orang sedap. Aku nak sedap juga. Pusing pula. Ayah pula urut mama. Mama pula urut abang. Itu. Main ulat-ulat gonggok belakang. Apa jadi? Jadi happy. Betul tak? Rasa kita dipunyai. Rasa kita ni exist dalam hidup berkeluarga. Tak adalah kita ni isolated. Kemudian berehat yang cukup. Bersenam ni tak semestinya kena pergi gym. Tak. Di rumah pun boleh bersenam. Tak? Ambil batu lesung, gelek-gelek kaki. Sehat mu. Ambil lesung batu, gelek-gelek. Jadi refleksologi. Tak susah. Dr. Pitih pun nak buat badan sehat. Kan? Sebab apa aku cakap Terengganu ni? Okay, sebab aku cakap berfikiran positif. Berfikiran positif ni dia latihan sebenarnya. Ada satu latihan berfikiran positif yang kita bantu klien supaya dia boleh
belajar mengenali dan memahami kenapa dia kena berfikiran positif, yang kita sebut sebagai proses positive inoculation. Malam ni tak sampai lah nak ajar semua kan, sebab soalan ada 300. Kan tak sampai habis malam ni sekarang, pukul 2 pagi baru habis. Jadi itulah kaedah-kaedah bila kita dalam keadaan tense ataupun kita tension kan, pilihlah mana yang sesuai dan mampu kita lakukan. Tak dapat 10 tadi, dapat 5 pun alhamdulillah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jangan cakap banyak, kita dah malam. Alright. Terima kasih akan tekanan tu kan. Alright. So teruskan kepada Dr. Hilwa. Dr. Hilwa, saya ni rasa macam ada masalah mental lah. Dengan siapa saya perlu jumpa? Dengan pakar kaunseling dulu ke? Terus pergi psikiatrik ke? Yang mana yang dulu yang patut je saya jumpa? Dr. Hilwa, silakan. Okay, TJ, soalan yang relevan. Okay, you nak tanya tepuk dada, tanya selera. You nak jumpa siapa? Okay, sebab tu kita kena tahu perangan. Tetapi sebelum kita fikir nak jumpa siapa tu, individu tu pula ada kekuatan. Macam awal-awal tadi kita bincang kan, betul tak? Alamak, tak nak lah pergi jumpa kaunselor. Lagi-lagi takut nampak nama Cik Man kan, nampak macam tu. Mungkin kena ada kalanya serius, tapi kena jumpa Cik Man, terus jadi berpeluh-peluh, sweating. Terus datang dia punya anxiety, contoh. Lepas tu nak pergi ke klinik psikiatri. Dah, orang kampung akan tahu. Dia ni mesti ada sakit gila. Tu label kalau dululah. So kita kena tahu yang penting, yang pertama sekali, kalau kata kita ada ahli keluarga yang mempunyai simptom-simptom yang menunjukkan dia mempunyai simptom awal kepada penyakit mental. Kan, perubahan tingkah laku, tak lalu nak makan, tak minat nak buat apa yang selalu dia minat kan, sampai kadang ada dengar bisikan suara, dia ada delusi dan sebagainya. Kita kena cari kekuatan sama-sama untuk sedarkan individu itu, untuk sedarkan dia, mengatakan dia perlukan bantuan kan. Kalau dia rasa dia perlu bantuan, alhamdulillah, syukur sangat-sangat sebab dia willingly secara sukarela untuk berjumpa dengan profesional, pakar profesional. Sebab tu dalam bidang ini, kita bagaimana untuk, kenapa pentingnya kita perlu create awareness adalah untuk kita nak cater isu macam ni TJ. Sebab kita nak galakkan individu kalau mempunyai simptom awal, cepat-cepat dapatkan rawatan awal, berjumpa dengan pakar, berjumpa dengan dapatkan professional help. Itu maksudnya kan. Tapi nak jumpa siapa tu bergantung. Lazimnya jikalau seseorang individu itu rasa something is not right pada dia lah, tekanan yang melampau kan, mungkin kebiasaannya kita tengok individu akan buat ujian DAS, depression, anxiety, stress scale. Kalau pergi ke klinik kerajaan, doktor mungkin dia bercerita, saya tak boleh tidur dah berapa malam, 2 minggu dan seterusnya. Doktor di situ akan kata, tak apa cik buat dulu, jawab dulu soalan ni. So bila jawab, analisisnya menunjukkan mungkin kemurungan dia tinggi, ekstrim. Dia stresnya tinggi, semua di skala-skala yang tinggi. So apa perlu dia buat? Doktor di klinik kerajaan itu, atau di klinik kerajaan ataupun di klinik GP akan membuat surat rujukan. Ni perlu dapatkan rawatan pakar kan. So pakar di sini bermaksud psikiatri ataupun clinical psychologist. Bergantung juga kepada tempat perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan di tempat individu itulah kan. So bergantung, maknanya kalau jumpa psikiatris, jikalau memang simptom itu memerlukan ubat, makanya akan diberi terus kepada ubat-ubat antidepresan, anti-anxiety dan sebagainya. Tetapi kalau hanya tidak perlukan ubat tetapi memerlukan rawatan psikologi, maka akan dirujuk kepada sama ada kaunselor ataupun clinical psychologist lah untuk kita bantu. Kadang mungkin isu itu sebenarnya hanya perlukan someone untuk share dari segi profesional. So menjawab balik soalan TJ, bergantung kepada severity of symptoms yang dialami ataupun tahap keterukan individu yang dialami oleh individu itu tersebut. Tetapi kata kuncinya adalah cepat-cepat dapatkan rawatan profesional sekiranya merasakan individu itu ataupun diri itu mengalami simptom-simptom yang mungkin tidak pernah dialami sebelum ini. Wallahu alam. Terima kasih. Baik.
Okay. Baik. Terima kasih pada Dr. Helwa. So pilih yang profesional. Jangan tiba-tiba jumpa kawan tepi jalan. Kita sembang-sembang jumpa terus ni Kita takut TJ yang bawa 5 bali, bawa 5 kasturi, dia hembusnya dekat kita kan. Cik Man kot datang bawakan saya limau yang dipotong bintang. Dan ditiup-tiup itu. Itu akan menjadikan proses itu lambat. Terima kasih. Baik. Alright, baik. Okey, masih pada Dr. Helwa. So pada Cik Man, orang dok kata tadi pun saya ada tengok jugalah dalam orang kata kalau dia stres ke apa, dia terus selawat je. Selawat insya-Allah selamat terus hilang stres, hilang tekanan. Lepas tu Cik Man, bila orang kata bila kesihatan mental ni, ianya berkait rapat dengan keimanan. Kalau orang ni kemurungan, ada depression ni Cik Man, dia kata ni orang ni tak lemah ni iman dia ni. Mungkin dia tak cukup dia punya agama dalam iman dalam diri dia. Komen Cik Man, macam mana Cik Man? Okey, terima kasih ya. Ni ada kawan komen ni, dia kata, "Mak apalah jadi tengah anu pula tu," katanya. "Mu Negeri Sembilan kah?" Dia cakap Negeri Sembilan dah lepas ni. Marah orang Negeri Sembilan, apa pula kau tak lepas tengah anu, katanya kan. Dia cakap Negeri Sembilan ya. Saya jangan terbitkan ketidakstabilan emosi pendengar Cik Man. Lagi dia baling pula laptop ni kan. Dia baling pula handset. Okey, soalan apa tu? Abang TJ kita tadi ni, adakah dia berkait rapat dengan keimanan? Kita tak nafikan maksudnya kan ada perkataan rohani jasmani, betul tak? Kan? Jasmani, fizikal, rohani, spiritual. Jadi dua-dua tu berkait sebenarnya. Kalau dari segi merawat kesihatan mental ni, kalau tanya saya, dan saya pernah ditanya oleh klien. Jadi saya ni dah jumpa doktor, saya dah jumpa psikiatris kan. Saya boleh ke jumpa ustaz katanya kan. Saya kata dalam kita nak cari rawatan ni tidak ada masalah apa yang kamu nak buat selagi orang yang merawat tu melakukan perbuatan yang betul. Dia tak ada buat limau, tak ada buat kelapa 2 biji kan. Silap dia lempornya kau mereng terus kan. Jadi maksudnya kita kena cari tempat dan orang yang betul. Kalau perubatan alternatif pun sekarang ni ada tempat-tempat yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada. Sebab di hospital sendiri pun ada rawatan alternatif yang dijemput oleh hospital untuk membantu pasien-pasien. Contoh, macam kita kata histeria lah kan. Bila orang dah tension, kadang-kadang dia boleh menunjukkan reaksi menjerit kan. Dibalingnya doktor tu kan. Jadi luar kawalan. Jadi doktor kata dah habis dah cara dia nak buat macam mana lailah budak ni sakuatu datang dah ni katanya kan. Tolonglah Ustaz ombui sikit. Tapi Ustaz tu bukan ombui dengan air ludah dia jadi mungkin ada cara perawatan spiritual ataupun yang disebut ru'yah. Ni rawatan spiritual yang disebut ru'yah ni adalah bacaan-bacaan yang sesuai dengan keadaan atau state emosi klien masa itu. Kadang-kadang bila kita baca pun dia berlawan, betul tak? Okey. Jadi malam ni saya bukan nak cerita yang itu. Kita nak sebut adakah ini tanda lemah keimanan, betul tak? Memang betul. Salah satunya ialah tanda kelemahan hati. Hati dia rapuh. Hati dia tidak bergantung kepada Allah sepenuhnya. Sebab itu bila kita ni dalam keadaan sakit, ubat doktor kata makan, kita ikut peraturan makan ubat, kita dengar nasihat doktor. Dalam masa yang sama, kita mesti merawat spiritual kita. Kita mesti cari kekuatan dalaman kita sendiri, iaitu pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor yang beriman, doktor Muslim di hospital pun nampaknya bagus hari ini. Mereka kata apa? Ikhtiar kita merawat tuan, merawat makcik dengan ubat ni berdasarkan pada ilmu dan juga pengamalan teori yang telah dilakukan. Jadi bila makcik ikut peraturan ni insya-Allah sihat. Di samping yakin bahawa apa yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan combine tu. Jadi dengan cara kita memberi pengukuhan kepada kalbu dia, hati dia, maka ini akan memberikan kekuatan dia semula jadi dan menambah kekuatan itu.
Dan kita jangan bagi ruang sebenarnya kepada hawa nafsu yang jahat yang datang daripada hasutan iblis dan syaitan untuk menguasai kita. Sebab itu dalam kita sakit, pernah kan kita tengok orang ngacau-ngacau, betul tak kan? Ngacau-ngacau. So perawat-perawat alternatif ni ataupun nurse pun, saya pun selalu ajar juga nurse psycho-spiritual ni, saya kata okey. Masa tu kan, bila dia dah tak stable, betul tak kan? Jadi bila gangguan tu ada dalam diri, dia tak stable, so nurse mungkinlah dengan kepandaian, keikhlasan kamu ni tadi kan, nak tolong macam ni kan, kamu ambil lah, ambil air kan, sapu muka dia tu sebab dalam keadaan panas mungkin kan, dia rasa macam ada benda yang tak menyelesaikan dia kan, tapi air tu mungkin kamu dah ikhlas dengan membaca suratul Fatihah. Sebab pernah berlaku ketika Rasulullah lalu di sebuah kampung, ada orang sakit, Nabi membacakan suratul Fatihah. Jadi kita pun kena yakin perubatan secara spiritual, ruqyah ni juga boleh membantu supaya doktor, nurse, petugas hospital pun senang nak merawat, menjaga pasien tu, betul tak kan? Jadi sama-sama kita saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang bila kita berada dalam keadaan state yang mengganggu tadi tu, dan kita memberi ruang kepada gangguan itu untuk berada dalam diri kita, jadi keimanan tu kita akan lihat level dia kat mana. Jadi harapan kita lah kepada mereka yang ada kecenderungan untuk pergi kepada penyakit mental. Penyakit mental ni seperti mana yang Dr. Irwa cakap, disebabkan kerana gaya hidup, cara berfikir, cara merasa, tingkah laku, menyebabkan kita sampai ke peringkat itu. Jadi bila kita ada ciri-ciri kesihatan mental tu, cepat-cepat kita rawat. Rawatnya macam mana? Macam-macam cara yang telah disebut pada malam ini yang kita boleh pilih, tapi pilihlah rawatan yang betul dengan individu yang betul di tempat yang betul. Bukan dalam somak, bukan belakang roban, mesti dekat tempat yang betul, dapat dilihat oleh orang lain apa yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Cik Mai. Jadi sikit saya nak tanya sikit lagi sambungan daripada tadi Cik Mai kan. Sebab ada orang kata ni tak cukup iman apa semua, dan kadang sampai ada orang buat lagu, dia cakap yang sakit mental ni berlakon je, nak cari perhatian je. Jadi macam mana kita nak bezakan orang yang betul-betul ada masalah sakit mental dengan yang alah perhatian kau ni. Apa hal ni? Ngada kan? Ngada nak nangis lebih-lebih. Apa pasal lah macam tu? Macam mana kita nak bezakan tu Cik Mai? Yalah macam budak-budak Syria kat sekolah tu kau lempang aja terus dia sejuk. Kan? Kau dah pernah rasa kan? Ngada gitu kan? Orang susah payah datang tengah malam nak menjaga kau. Okey, sebenarnya dalam keadaan begini, sama ada orang tu adakah dia memang ada masalah ataupun menghadapi kesihatan mental, ataupun dia sahaja-sahaja inginkan perhatian orang-orang tertentu ataupun persekitaran dia. Ada satu istilah dalam psikologi, doktor kalau saya salah doktor betulkan dia, yang disebut sebagai gejala histrionik. Histrionik ni ialah dia merasa tak selesa ketika diri tak menjadi pusat perhatian orang. Dia buat tu sebab dia nak tarik perhatian. Dia lain kalau macam kata seorang budak yang selalu ditangkap kerana mencuri dekat kedai 7-Eleven, dia ambil barang, tapi bila kita tengok dia bukan keluarga yang susah. Itu lain. Itu kleptomania nama dia. Tapi orang yang dapat perhatian sedangkan dia tu bukan ada ciri macam tu, sampai pada satu saat orang yang histrionik ni benda tak ada pun wujud macam betul-betul ada. Macam dia sebenarnya tak ada sakit apa pun. Dia reka-reka rasa tu dan gaya ataupun dramatik dia tu seolah-olah macam dia tu betul-betul jadi macam itu. Tapi sebenarnya dia nak tarik perhatian. So kalau ada orang macam ni, kita tak boleh tumbuk dia, kita tak boleh tinggalkan dia. Kita kena bantu dia sebab dia ada sedikit gangguan di situ. Tapi lagi Cik Man lagi kita layan. Ya, sila. Histrionik tu dia salah satu cabang dalam kecelaruan personality. Ya. Kan dia memang personality dia nak orang kata attention seeker.
Dia post macam-macam, dia expect orang like, dia nak tunjukkan macam-macam kan. Kalau kita tengok personality ni narcissism kan, narcissistic personality disorder. World TJ lah hebat, tiada orang lain hebat selain daripada TJ. TJ rasa macam tu, superior. So sama jugalah macam histrionik ni. Dia nakkan perhatian sebabnya dia ada isu dengan personality dia yang mungkin dia tidak dapat waktu kecil-kecil dulu. Betul. Itu saja tambahan saya. Terima kasih Dr. Elwa. Maksudnya ada orang di persekitaran kita ni macam gini kan? Dan macam mana kita nak menghadapi dia, macam mana nak ngurus dia, macam mana nak cater dia, betul tak? Dan macam mana kita nak psikologikan dia juga. Kadang-kadang orang tua-tua dululah. Yang ada tu kau biarkan aja. Lama dia faham. Kau tak suka dia. Kalau dia boleh cope dengan perkara itu, it's okay. Dia akan balik kepada personality yang asal dia. Tapi kalau dia tak boleh cope, nanti lama-lama dia jadi dia mengherut dah, distortion kan. Dia jadi merepet-repet. Ujungnya Sewell. Kan? Tahu Sewell? Bila kata Sewell. Kan? Jadi itu yang kita nak beritahu kalau siapa-siapa yang ada histrionik ni, berhati-hati. Dikhawatir bila orang tahu yang anda ni buat-buat, anda macam mereka-reka, ujungnya anda tak ada kawan nanti. Kan? Anda kena jujur pada diri sendiri, kena lakukan perkara yang betul dan praktikkan perkara yang sebenar. Jadi lama-lama kalau orang dah tolong, kau ngada-ngada, kau mengada-adakan, maka lama-lama orang tinggalkan kita. Orang pun malah nak layan. Tak payah layan lah. Saja je tu. Ngada-ngada. Akhirnya kita yang rugi. Tapi sebelum kita nak ke arah itu, kita kena faham dululah. Mungkin ada benda-benda yang menyebabkan dia jadi macam tu. Sebab kata Dr. Elwa tak dapat perhatian. Mungkin dia rasa macam self-esteem dia rendah. Kan? So untuk dia dapatkan proud tu, dia buatlah macam benda macam itu. Tapi lain dengan kanak-kanak. Kanak-kanak kalau dia buat Ultraman, dia buat Batman depan kita, tetamu datang, mak mengetik-ketik gigi, siap depan dia, aku jadi Angry Bird pula. Kan? Jadi yang itu lain. Itu tinggal lakukan anak-anak. Wallahualam. Alright. Terima kasih. Apa-apa pun kita kena cuba fahami dululah orang tersebut. Jangan cepat simpulkan. Okay. Terima kasih Cik Man. Terus alright. So kita bagi soalan terakhir lah kepada Dr. Elwa dan kemudian lepas tu baru kita bagi kesimpulan lah, bagi kepada panel untuk buat kesimpulan. Tapi rentetan daripada soalan tadi juga Dr. Elwa dan sekarang kita dah orang kata bila kita dah buat self diagnosis pada diri kita dan macam mana kita nak bantu orang sekeliling yang mempunyai simptom-simptom yang mental health tu. Adakah kita boleh bantu sebagai orang biasa macam contoh saya kan? Saya tak tahu pun, tak ada pun ilmu benda macam ni. Tapi apa yang boleh saya bantu? Saya boleh bantu ke ataupun apa cara dia? Silakan Doktor. Okey, terima kasih banyak TJ. Apa kita boleh bantu setiap daripada kita kan? Okey, kita insya-Allah apa yang kita bagi tu kita harapkan dia boleh memberi manfaat lah kepada orang lain. Kalau mungkin kita bukanlah TJ bukan dalam orang yang bidang psikologi kan, tapi apa TJ boleh bantu ni? Tengok je ke? Bantu tengok je lah. Tapi apa ke arah orang kata yang boleh pulihkan ataupun mungkin boleh waktu itu boleh mengurangkan beban emosi dia. So banyak-banyak perkara kita boleh bantu dalam pelbagai aspek, banyak cara. Antaranya paling awal tadi yang pertama, kalau kita kena pasti kita tahu kawan kita ni dia tidak macam ni dulu sebelum ni. Kan? Nampak perubahan tingkah laku, tak berkata-kata. Kalau sebelum ni dia bubbly orang putih kata ni bubbly, bukan yang main tiup bubble tu kat taman tu. Dia orang kata petah lah macam Cik Man tu. Bukan babi ke? Kalau kata Cik Man tiba-tiba dia senyap. Dia senyap tiba-tiba tu kena check. Cik Man macam tu pendek katalah. So tengok tingkah laku. Dan azak ke apa tu tak? Tengok tingkah laku dia. Kalau memang nampak lain kan, apa yang TJ boleh buat, dekatilah Cik Man. Kata tanya Cik Man, how are you okay? Soalan dia simple kan, apa khabar, sihat ni Cik Man? Kadang orang yang perlukan rasa macam nak someone bukan kata attention seeker ke, tapi bila dia datangi soalannya very simple but impactful, memberi kesan yang mendalam, sebenarnya ibarat kita dapat menyelamatkan satu nyawa. Sebab tu kalau ni berkait dengan orang yang nak bunuh diri,
kan? Dia dalam keadaan yang memang hilang pedoman, hilang arah, kan? Betul disebabkan oleh persekitaran dan juga mungkin gangguan di dalam chemical otak. Okay, hormones, neurotransmitter, banyak lagi yang kita boleh explore. Tetapi bila kata kita tidak sapa dia dengan satu soalan, kan? Ataupun how are you? Apa khabar lah? Bang, okey ke bang? Benda tu macam tersentak dia untuk meneruskan niat dia untuk apa? Suicidal attempt ataupun suicide. Kan? So apa kita boleh bantu? Kita renggang-renggangkanlah mulut kita. Kalau macam online macam ni, kita WhatsApp dia. Sebenarnya daripada WhatsApp, dia dapat message kita, sebenarnya dia boleh menghalang tindakan dia untuk proceed ke arah benda yang kita tak nak. Sebagai contoh pengalaman saya, TJ, saya pada waktu malam saya dah lights off dah bilik. Dah tutup lampu lah. Bukan kat asrama, kat rumah pun lights off kan. Tetapi saya kebetulan saya terlihat satu notification pelajar saya. Doktor, I need your help. Can I call you? Kan? Saya pun terus, saya kata, okay, saya terus call. Dan kemudian dia mengatakan ada someone message dia dekat Instagram. Tidak dikenali tetapi orang itu, individu itu tahu pelajar saya ini adalah pelajar psikologi. So dia perlukan bantuan waktu itu dalam sekitar pukul 11 malam. So dia kata saya takut doktor, kalau saya bagi nasihat takut mungkin dia boleh act sebab dia dah nak suicide. So bayangkan apa peranan yang mungkin saya sebagai pakar, tetapi ini kita semua sama. Waktu tu peranan kita bagaimana kita memberi priority kepada orang yang memerlukan. So saya kata tak apa, you cuba bercakap dengan dia, tanya benda-benda yang mungkin jangan fokus ke arah kepada tingkah laku dia. So maknanya orang kata play time lah, buy time kan. Tetapi kekangan waktu itu adalah kerana individu itu adalah tergolong dalam OKU pekak. So bagaimana saya nak call? So kita mediakan inisiatif kan. Okay, kita kata boleh saya call. So saya nak cari guru individu yang boleh sign language dan sebagainya. Maknanya kita nak bantu. So sama juga macam individu. Okay, kalau kita lah, we're talking about peranan kita kan, TJ yang mungkin bukan dalam bidang, tetapi kita keberadaan kita itu pada waktu dia memerlukan itu sangat penting. Supaya kita ibaratnya kita boleh menyelamatkan satu nyawa. Dan alhamdulillah malam itu selamat satu nyawa kan, di mana berlaku prolonged conversation. Okay, bila Dik balik kan, pelajar itu dia kontak saya sampai tengah malam. Saya pun mohon izin lah dekat suami saya, kata this is the call that I have to handle sebab melibatkan nyawa kan. Ikutkan tengah malam kan, waktu memang waktu weekend pula rasanya ialah nak memberikan komitmen macam tu sebab melibatkan nyawa. So alhamdulillah, and then saya follow up kes itu, rupanya ada gangguan emosi kepada caller itu tadi. Tapi kalau individu yang mungkin kita sebagai manusia biasa, tidak salah untuk kita always cakna. Okay, ambil tahu. Bukan kita menyebut, kalau dulu betul jangan nak tanya itu, jaga kau punya kain, jangan jaga tepi kain orang. Betul tak Cik Man? Kan? Kain kau pun nak puyak nak roboh dah. Kan tak ada dah istilah tu. Maknanya kita care, kita cakna, caring. So gunakan kita jaga kita dari segi emosi. Kalau kita tengok jiran kita nampak dia terhimpit, apa salahnya kita bertanya kan? Dan alhamdulillah pelbagai kempen dibuat kan. Kadang-kadang kempen bendera putih tu kita lihat memang individu sesak, dan kita hulurkan bantuan ikut kapasiti yang kita ada. So bertanyalah orang sekeliling kan. Kadang dengan tanyaan kita, sapaan kita itu sebenarnya memberi kesan yang sangat mendalam kepada individu itu. Cik Man tambah sikit boleh? Boleh Cik Man, banyak tambah pun tak apa Cik Man. Jangan, orang nak tidur lagi dah malam. Macam kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, kenalan kita yang kita tahulah dia sekarang kuarantin kan. Kemudian ada kehidupan dia yang ditinggalkan lagi rumah, contohnya anak kan, pasangan. Ataupun yang itu kita mungkin tak ada daya lah untuk kita berhubung kan. Yang kawan kita tadi tu, just you tanya khabar, lepas tu sikit tulisan ayat, kami sentiasa mendoakan, kami menunggu anda pulang dengan kesihatan yang lebih baik kan. Apa dia jawab? Terima kasih lah Cik Man, ya. Pokoknya semangat saya kan. Ya Allah, orang yang ada dalam keadaan pusat kuarantin ni, dia memerlukan semangat sebenarnya. Dan semangat itulah yang menyembuhkan, healing dia lebih cepat.
Berbanding kita kata padan muka, elok kau duduk kat kuarantin tu, degil tak dengan cakap orang, merayap orang tu ontok-ontok, tak nak kan. Jadi tak boleh macam tu. Tak konon kat kita jangan cakap macam tu kan. Jadi bagi support, emotionally support, bagi spiritual support. Biasanya saya akan bukan saja beri kata motivasi, saya juga akan bagi doa pada dia. Bagi doa-doa yang dia boleh amal dalam hubungan dia dengan pencipta lah. Mungkin dia tak tahu doa tu, tapi ada kala tu saya bacakan doa tu, awak buka awak saya bacakan. Saya bacakan. Dia rasa apa? Rasa macam sihat Pak Cik Man rasanya kan. Pak kata Dr. Helwa, pengorbanan kita sangat tinggi, sangat perlu di saat ini. Orang memerlukan. Memang saya perlukan bantal dan tilam selimut untuk saya tidur. Masa ini masa saya. Tapi jangan lupa, masa yang kita ada ini pemberian Allah kepada kita untuk berkongsi dengan orang lain yang memerlukan. Kita pun berjaga malam bukannya hari-hari Dr. Helwa. Mungkin dalam sebulan tu sekali dah ada orang menelpon, itu pun Tuhan nak uji kita kan. Orang angkat telefon ke tidak, betul tak? Jadi semoga dengan pengorbanan tu Allah akan hadiahkan kesejahteraan kepada kita semua dan kepada mereka yang diuji. Wallahu a'lam. Amin. Amin. InsyaAllah. Alright. So doktor, alang-alang tu doktor, boleh doktor buat kesimpulan teruslah doktor. Dr. Helwa dulu kesimpulan dulu 1 minit silakan. Okey, kesimpulan saya kalau kita tengok saya sebagai peranan saya ni kan, kalau kita lihat ada saja kawan-kawan kita yang memerlukan bantuan, yang nampak tingkah lakunya yang dah mengherot dan nampak dia bukan dia yang kita kena. Okey, kita bertanya cepat-cepat kan, mungkin kita cari jalan bagaimana kita nak menyantuni, nak mendekati individu itu dan sama-sama kita bagi dia support, bagi dia semangat dan bagi dia rasa willing untuk dapatkan rawatan profesional. Sebab at the end of the day, rawatan profesional adalah suatu langkah yang amat baik untuk kita cegah di peringkat awal lagi. Itu saja. Baik, terima kasih pada Dr. Helwa. Okay, Cik Man pun 1 minit Cik Man, silakan. Kata-kata yang boleh. Seminit tu lama tu TJ, seminit tu lama. Aku boleh ceramah lagi seminit. 10 saat dah seminit lama. Semoga kita semua dikurniakan hikmah dan nikmah lah dengan apa yang terjadi. Marilah kita mengambil kesempatan di atas nikmat-nikmat yang Allah bagi ni untuk kita kongsikan bersama dengan insan-insan lain, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Cik Man, terima kasih pada Dr. Helwa, terima kasih pada 2 orang independen kita pada hari ini. Kalau ikut-ikutkan kita memang ada banyak soalan daripada dalam kita punya Facebook, dekat YouTube. Tapi apakan daya kan, masa kita orang kata ini saja yang kita boleh kita bersama pada perbincangan ini. InsyaAllah Fatin, InsyaAllah kita akan bersama dalam mungkin program yang seperti ini untuk membincangkan lagi perkara-perkara seperti ini. Mungkin kita boleh jemput baliklah Cik Man, Dr. Helwa kita ataupun mungkin pakar-pakar yang lain insyaAllah. So, ada sebelah lagi muka surat tak jawab ni Kita dah jawab dia ada kesimpulan yang tadi sekali. Sekali yang tadi. Itulah. Banyak. Itulah kata bila kita dah kata masa ni kan macam-macam soalan. Tapi insyaAllah kalau ada sambutan yang baik, insyaAllah kita akan anjurkan lagi mungkin siri yang kedua ke insyaAllah, manalah tahu kan. Alright, so Fatin silakan. Sebelum kita tutup kita punya majlis pada malam ni, silakan. Sebelum kita tutup, kita promote sikit program akan datang kita. Kita akan ada 2 program yang akan datang. Satu program kita pada 30 hari bulan 8 iaitu ni program kita pada Hari Merdeka, Gerak Bersama Sri Kandi, GBS, bukan geng bas sekolah tapi Gerak Bersama Sri Kandi, iaitu program senaman secara live pada jam 9 pagi dan sebelum itu pada malam ambang merdeka kita ada bicara merdeka yang berkenaan perjuangan silat Melayu masa kini, realiti dan harapan. Jadi jangan lupa teruskan bersama kami, support program kami dan insyaAllah kita kongsikan kebaikan ini bersama. InsyaAllah, itulah antara program kita Fatin. InsyaAllah kita daripada Persatuan, InsyaAllah kita akan anjurkan pelbagai program-program seperti ini dan pelbagai lagi program yang menarik-menarik insyaAllah. Cuma apa saja perbincangan kita pada hari ini, kita hakikat ataupun sandiwara kan, kaitan kesihatan mental kita pada hari ini, kita harap
ahli kita, persatuan, ahli-ahli persatuan seni silat cakap Ustaz Hanafi dapat manfaat yang banyak. Dan kita orang silat yang paling penting kita kena jaga kesihatan mental kita jugalah. Bukan setakat fizikal saja. Alright, so itu saja. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada dua orang ahli panel kita yang hebat, yang cukup istimewa pada hari ini. Berkongsi macam-macam manfaat. InsyaAllah kita kalau ada rezeki, ada jodoh Cik Iman, Dr. Irwa, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jadi saya bersama dengan partner saya pada malam ni, iaitu Fatin Hanisa. Ya, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang melihat, yang sudi bersama kita pada malam ni. InsyaAllah kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Amin, amin, rabbal alamin. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.